Daripada tahun lepas lagi korang ada tanya dengan Carol, Carol tak ada keluarkan merchandise ke? Okey, kita dah keluarkan merchandise yang terbaru yang berkonsepkan kepada conspiracy theories guys. Design dia memang sangat-sangat mantap. Depan saiz A3, belakang saiz A3 juga. And then dekat lengan kita ada label, dan juga dekat bawah baju sebelah kiri pun ada label juga. Memang sangat-sangat premium. Kain lembut, tak panas langsung. Kalau korang nak pakai baju tu, link ada dekat bawah guys. Direct terus ke Shopee Series Empire. Barang ready stock guys. Assalamualaikum semua. Topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan kes pembunuhan yang sangat kontroversi, yang di mana ianya berlaku dekat United States of America. Tapi sebelum kita start the topik, Kero nak bagi warning dulu awal-awal guys kepada korang semua siapa-siapa di antara anda semua yang sedang menonton video ni cerita ni memang agak berat and full of kekejaman. Bukan kekejaman yang biasa tau, tapi benda tu dilakukan terhadap kanak-kanak. Baru-baru ni kecoh dekat US sana tu dengan satu kes tembakan secara beramai-ramai yang berlaku di sebuah sekolah rendah di Texas City. Kejadian ni berlaku pada 24 Mei 2022 yang lepas, and kalau nak diikutkan memang tak sampai sebulan lagi pun benda ni terjadi tau. Pada hari tu juga seramai 21 orang mati akibat ditembak guys. Di antara 21 orang yang ditembak tu, 19 orang daripada 21 orang tu adalah berumur dalam lingkungan 8 hingga 11 tahun, dan 2 orang lagi tu adalah cikgu yang mengajar dekat sekolah tu guys. Pembunuhan tembakan beramai-ramai ni berlaku dekat Robb Elementary School. Sekolah ni terletak di sebuah pekan kecil di bandar Texas, iaitu di daerah Uvalde. Suspek yang membuat tembakan dikenal pasti sebagai Salvador Ramos, remaja lelaki berumur 18 tahun yang merupakan orang biasa je, tak pernah ada rekod jenayah. Tapi kenapa dan macam mana dia boleh terjebak dengan perkara yang kejam macam gini guys? Kulit merupakan salah satu bahagian yang paling sensitif yang ada pada tubuh badan kita. Bila dah cakap sensitif, maknanya kulit juga perlu dijaga dengan betul. Bukan setakat rambut dan muka je kena jaga, kulit pun kena jaga juga. Jadi korang jangan pening-pening. Scarlett Whitening ada satu body lotion khas untuk korang yang nak jaga kulit korang tu guys. Scarlett ada hantarkan kepada Carol 2 jenis bauan. Yang pertama romansa, yang di mana romansa punya bau dia lebih kepada fruity floral gourmand, dan yang kedua pula adalah charming, yang di mana bau charming ni lebih kepada floral ambery woody. Ingredient yang ada pada lotion ni adalah glutathione, vitamin E, gochic acid dan juga niacinamide. Kelebihan kalau kita pakai lotion ni adalah ianya akan membantu melembabkan kulit kita, membantu mencerahkan kulit kita, memberi nutrisi dan zat yang betul pada kulit kita, menyegarkan dan menjadikan kulit kita lebih wangi guys. Memang wangi, serius tak tipu. Carol dah try pakai lotion ni, kulit jadi auto lembut after first try guys. Sangat berbaloi. Kalau korang nak dapatkan lotion ni, link ada dekat description guys. So kita akan cerita dulu pasal Salvador Ramos ni, dan kemudiannya baru kita akan masuk kepada full kronologi guys. Okey, Salvador ni masa dia dekat sekolah rendah dulu, dia selalu sangat kena bully dengan member-member dia yang sebaya dengan dia tau. Benda ni pun disahkan sendiri oleh kawan baik Salvador, yang di mana dia pergi bagi tahu dekat media yang Salvador ni selalu kena bully masa dekat sekolah dulu. Tapi yang tu cerita dia time sekolah rendah. Bila dia dah masuk ke sekolah menengah, cerita dia dah jadi lain dah. Sebab apa jadi lain? Time Salvador start masuk dekat sekolah menengah tu, dia dah berubah 360. Maksudnya dulu dia yang selalu kena bully kan. Sekarang ni time dekat sekolah menengah, dia pula yang pergi bully orang. Bukan setakat bully je, dia punya perwatakan dia pun dah berubah dan tak sama macam dia dekat sekolah rendah lagi tau. Ramai member-member dia yang dekat sekolah menengah tu bagi tahu yang si Salvador ni dia memang dah mula menjauhkan diri dia dengan orang ramai, termasuk member-member dia semualah. Dia dah jauhkan diri dia. Bukan tu je, dia juga dah start buat benda-benda yang creepy tau. Korang tahu kan creepy itu apa kan? Benda-benda yang menyeramkan guys. Pada satu hari tu, masa tu Salvador ni datang ke sekolah macam biasa je, macam hari-hari yang lain lah, yang macam dia datang ke sekolah tu kan. Cuma ada satu benda yang tak biasa tau. Benda yang tak biasa tu ada dekat muka dia guys. Muka dia time tu ada kesan luka torehan yang panjang tau. Bila si Salvador tu kena tanya dengan member-member dia semua, "Weh, Salvador, kenapa dengan muka kau tu?" Tak ada apalah, semalam kucing aku pergi cakar muka aku ni." Bila si Salvador cakap macam tu, budak-budak dia semua macam tak percayalah kan. Sebab luka torehan dekat muka dia tu tak nampak langsung macam kena cakar dengan kucing tau. So budak-budak dia ni paksalah si Salvador ni untuk cakap yang betul-betul lah, untuk cakap yang benar. And at last dia mengaku juga guys. Si Salvador pergi bagi tahu dekat member-member dia semua tu, yang di mana luka torehan yang ada dekat muka dia tu adalah disebabkan dia pergi toreh muka dia sendiri tau, dengan menggunakan pisau. And all of that, reason dia buat macam tu semua adalah just for fun only. Cederakan diri sendiri just for fun. Belum habis lagi part dia punya creepy tu. Ada lagi guys, selain daripada dia pergi toreh muka dia sendiri dengan menggunakan pisau tu, Salvador juga adalah seorang yang suka dera haiwan. Member dia sendiri mengaku yang member dia tu pernah ternampak si Salvador ni pergi dera anak anjing guys. Dan yang kedua pula, ada satu viral video yang di mana dekat dalam video tu si Salvador dekat dalam kereta tau guys. Dia masa tu dekat dalam kereta. Masa dia dekat dalam kereta tu, dia ada pegang satu plastik yang di mana dekat dalam plastik tu terdapat seekor kucing yang dah mati. Carol rasa
kemungkinan dia pergi masukkan kucing tu dekat dalam plastik tu, and then dia pergi bungkus plastik tu rapat-rapat sampai kucing tu lemas dekat dalam plastik tu guys. Tak dapat nak bernafas kan. Kalau korang nak tengok video tu, link kira ada link attach dekat komen dekat bawah guys. Nanti korang boleh tengok. Alright, so kita fast forwardkan cerita ni pada bulan September tahun 2021, iaitu pada tahun lepas lah. Si Salvador ni dia pergi request dekat kakak dia untuk minta tolong belikan pistol dan senapang untuk dia tau. Kira macam wakilkan untuk belilah, sebab si Salvador masa tahun lepas tu dia tu baru je berumur 17 tahun tau guys. And kalau mengikut undang-undang dekat United States, individu yang berumur 18 tahun ke bawah tak boleh membeli even memiliki senjata api tau. Tak boleh. Itu yang si Salvador tu pergi minta tolong dengan kakak dia untuk belikan benda-benda tu semua. Tapi bila kakak dia dengar je macam gitu, memang taklah kan kakak dia tu nak tolong kan. Budak tu bawah umur lagipun kakak dia tu berkhidmat dalam bidang ketenteraan. Dia tahu undang-undang negara dia macam mana kan. Disebabkan tak nak adik dia buat yang bukan-bukan, si kakak dia tu pun just ignore je lah permintaan adik dia tu untuk memiliki senjata api. Bila dah si Salvador tu tak dapat apa yang dia nak, si Salvador ni pergi post gambar senapang dekat dia punya social media guys. And dia punya caption dia pergi tulis wish list je lah yang dia mampu tulis, sebab dia tak cukup umur lagi nak beli. Kena tunggu umur 18 tahun baru dia boleh beli guys. Lepas je si Salvador ni dah habis sekolah, dia pergi kerja dekat Wendy's. Wendy's ni adalah sebuah restoran fast food yang famous juga dekat sana guys. So masa dia kerja dekat situ, member-member dia yang pernah bekerja dengan dia time dekat Wendy's tu bagi tahu dekat pihak media yang di mana si Salvador ni bila time diborak dengan budak-budak Wendy's je, mesti dia akan sembang kencang punya guys. Dia pergi cerita dekat budak-budak Wendy's yang di mana dia kerja tu sebab nak simpan duit. Simpan duit tak ada masalah. Bila ditanya nak simpan duit tu untuk apa, dia pun bagi tahulah yang dia simpan duit tu sebab dia nak pergi beli senapang. Terkejut bai budak-budak Wendy's time tu. Orang lain kerja bagai nak rak sebab nak simpan duit untuk beli kereta. Kalau budak-budak bayi-bayi dia lah, orang kerja sebab nak cari duit, sebab nak simpan duit tu untuk beli kereta. Sebab kereta dekat US tak mahal macam dekat Malaysia guys. Honda Civic FC dekat Malaysia kalau kereta second hand tahun 2020 harga RM90,000 hingga RM100,000 mat. Tapi kalau dekat United States, Honda Civic FC tu harga dia $7,000 je. And then paling mahal pun boleh dapat dalam $20,000 je guys. And kalau kerja sebagai cashier dekat fast food pun gaji dah $1,500 macam itu tau. Simpan duit selama 5 bulan je dah boleh beli Honda Civic FC second. Kalau dekat Malaysia kerja sebagai manager KFC gaji $1,500 sebulan, kena kerja 5 tahun baru boleh beli Honda Civic FC second. Kau nampak kan, disebabkan currency and ekonomi mempengaruhi segala-galanya guys. Khairul cakap ni sebab kita boleh share side information. So kita sambung balik. Bukan dekat tempat kerja je dia sembang kencang macam itu tau. Time dekat social media dia pergi message dengan kawan-kawan dia semua, and dia bercakap pasal dia nak pergi beli senapang. Bila ditanya kenapa kau nak beli senapang tu kan, dia pun pergi bagi tahu dekat member-member dia beli semua tu sebab dia nak buat tembakan secara besar-besaran dekat sekolah. Sekolah mana dia tak bagi tahu, tapi dia nak buat tembakan secara besar-besaran dekat sekolah guys. Tapi member-member dia yang dengar time tu macam mungkin member dia tak adalah fikir sangat kan, sebab sembang macam gitu kan. Biasanya mungkin nak bergurau ke apa kan, or dia just main-main ke kan, bergurau secara macam ekstrimnya lah. Tapi walau bagaimanapun, pada tahun ni lepas je genap umur dia kepada 18 tahun, iaitu pada 17 Mei 2022, finally si Salvador ni dia berjaya untuk membeli sebuah senapang model AR-15 style rifle. And then pada keesokan harinya pula, iaitu tadi birthday dia 17 Mei kan, esoknya iaitu pada 18 Mei si Salvador ni pergi beli 375 biji peluru untuk senapang dia yang baru dia beli semalam tu guys. So bagi dia rasa macam tak cukup kalau beli satu senapang. 2 hari lepas tu, iaitu pada 20 Mei, dia pergi beli lagi sebiji senapang yang sama, iaitu AR-15 style rifle. Macam yang Khairul cakapkan tadi tu, kalau ikutkan undang-undang dekat negara dorang, and berdasarkan dengan umur Salvador yang dah menginjak kepada 18 tahun, apa yang si Salvador beli tu semua adalah legal, ataupun kita boleh cakap dia beli semua tu secara sah lah, bukan guna black market ke apa ke kan. Yang kalau korang nak tahu, dia beli senapang tu semua secara online je. Dia beli dekat website Oasis Outback. Website ni memang khas untuk menjual senjata api, tapi even dia dah beli online pun, senapang yang dia beli tu, senapang tu takkan dihantar melalui e-post tau. Dia tak direct ke rumah kita. Kalau dia nak senapang tu, dia kena pergi ke kedai Oasis Outback tu untuk buat self collect. Kenapa kena self collect? Yang pertama, diorang nak pastikan pelanggan yang membeli senapang daripada diorang tu mempunyai rekod bersih dalam jenayah, dan juga pelanggan tu mestilah tak ada masalah kesihatan mental. Kalau pelanggan tu ada rekod jenayah and pelanggan tu ada masalah mental, pekerja kedai senjata tu akan cancelkan order yang dibuat dan kembalikan semula duit yang telah dibayar melalui online payment. So dekat sini nampak macam smooth je kan. Tapi kalau nak diikutkan, si Salvador ni mental dia tu sihat ke? Macam yang Khairul ceritakan tadi tu, si Salvador ni kan pernah toreh muka dia, pernah dera haiwan apa semua kan. So macam mana government dekat sana menentukan kesihatan mental seseorang rakyat diorang tu kan? Dekat sini nampak macam ada longgar sikit guys berkenaan dengan kesihatan mental dekat negara United States of America. Korang rasa macam mana? Apa pendapat korang? Alright, tadi Khairul ada cerita yang dia beli senapang kedua dia tu pada 20 Mei kan. So pada hari yang sama, iaitu pada 20 Mei tu juga,
juga dia pergi post gambar senapang yang dia beli tu dekat social media guys. And untuk pengetahuan korang, dalam posting gambar senapang yang dia post tu, dia pergi tag seorang perempuan ni guys. Si Salvador dengan perempuan tu memang tak ada apa-apa hubungan langsung pun, diorang tak kenal antara satu sama lain. So kenapa si Salvador ni pergi tag Minah tu kan? Jadi disebabkan perempuan tu rasa macam tak puas hati, dia terus personal chat dengan si Salvador tu and tanya dengan si Salvador tu lah kenapa dia pergi tag diri dia kan. So korang nak tahu tak si Salvador tu jawab apa dekat perempuan tu? Dia cakap perempuan tu sangat bertuas sebab Salvador pergi tag dia, and dia siap suruh perempuan tu untuk pergi repost dia punya post tu. Tapi perempuan tu tak repost lah. Dah lah tak kenal kan, gambar senapang pula tu, mengarut siap. And si Salvador pun ada bagi tahu dekat perempuan tu lagi, yang di mana dia akan buat something and dia akan share kepada perempuan tu nanti. Lebih kurang macam itulah diorang punya conversation dekat dalam personal chat tu guys. Budak-budak yang rapat dengan Salvador ni, budak-budak tu semua tahu yang si Salvador ni pernah kena halau dengan mak dia yang bernama Adriana Martinez daripada rumah diorang, daripada rumah mak dia lah. Budak-budak ni tahu yang si Salvador ni pernah kena halau pun sebab si Salvador ni pernah post satu video dekat dia punya social media, and dalam video tu nampaklah dia tengah bergaduh dengan mak dia kan. Dia siap maki mak dia lagi pula tu kan. Dia pergi panggil mak dia bitch mat. Bila disiasat dengan lebih mendalam, rupa-rupanya gaduh pasal wifi je pun. Sampai macam tu sekali tau. Tapi wifi juga. Even gaduh pasal wifi pun dia tetap kena halau dengan mak dia guys. So disebabkan tak ada tempat tinggal, dia pergi ke rumah nenek dia yang bernama Celia Gonzalez beserta atuk dia yang bernama Rolando Reyes dan juga saudara dan makcik dia juga. So total ada 4 orang dekat dalam rumah tu, termasuk dengan dia, jadi ada 5 orang lah guys. So pada pagi hari Selasa, iaitu pada 24 Mei yang lepas, si Salvador ni bertekak pula dengan nenek dia pasal bil telefon. Benda simple je mat, engkau dah lah duduk dekat rumah nenek kau sepatutnya bayarlah bil telefon kau tu sendiri. Ni tak, dah lah kau duduk dekat rumah orang tua tu, lepas tu kau nak suruh nenek kau pula yang pergi bayar bil telefon kau. Benda simple je mat, tapi tak ada common sense langsung budak tu. So dia pun bergaduh mulut dengan nenek dia tu macam biasa je, macam gaduh mulut biasa je. Pada mulanya lah, tak adalah angkat tangan apa semua tu kan. Tapi tak tahu kenapa tiba-tiba si Salvador tu pergi ambil senapang yang dia baru beli tu, and then dia pergi tembak muka nenek dia tu yang dah berumur 66 tahun. Lepas je dia dah tembak nenek dia tu, dia pergi rembat kunci kereta atuk dia, and then dia pergi larikan diri keluar daripada rumah tu dengan menaiki kereta atuk dia yang baru dicuri tadi tu guys. Baru dia rembat kunci tu lah. Kalau korang nak tahu, sebelum si Salvador tu pergi tembak nenek dia, si Salvador tu sempat lagi membuat luahan hati dekat seorang remaja perempuan yang dia kenal melalui aplikasi Yubo. Yubo tu lebih kurang macam Tinder lah. So pada hari kejadian, si Salvador ni pergi buat luahan hati dekat Minah tu sebelum dia pergi tembak nenek dia. Dia cakap dekat Minah tu yang dia memang dah menyampah gila dengan nenek dia tu. Time dia tengah buat luahan hati dengan Minah tu, sebenarnya time tu juga at the same time, sebenarnya neneknya si Salvador tu tengah on call dengan AT&T berkenaan dengan bil telefon si Salvador tu. AT&T kalau dekat Malaysia ni dia lebih kurang macam Celcom, TM, Maxis, Digi, semua tu lah communication service provider. So kau bayangkan time si Salvador tu tengah buat luahan hati dengan Minah tu yang dia cakap dia pergi menyampah dengan nenek dia tu, time tu juga nenek dia tengah settlekan pasal bil telefon dia. Tak lama lepas tu si Salvador tu bagi tahu dekat Minah tu yang dia nak buat something dekat nenek dia, and beberapa minit kemudiannya dia bagi tahu dekat Minah tu yang dia dah tembak nenek dia, and sekarang ni dia nak pergi buat tembakan dekat sekolah pula. Jadi tanpa buang masa, si Minah tu pergi tanya dekat si Salvador ni, kau nak pergi tembak dekat mana ni? Tapi Salvador terus end the conversation, tak jawab langsung. So itu adalah conversation yang terakhir diorang. Okey, kita berbalik kepada nenek dia yang kena tembak tadi tu. Lepas je si Salvador pergi tembak nenek dia, peluru yang ditembak oleh Salvador tu tembus dekat bahagian rahang mulut, dan disebabkan itu kebanyakan gigi dalam mulut nenek dia tu jadi hancur guys. Ngeri mat bila nak cakap ni, apa lagi nak bayangkan. Tapi even dah kena tembak pun nenek dia tu masih lagi boleh sedarkan diri, and dia cuba untuk gagahkan diri dia untuk pergi ke rumah jiran yang berdekatan untuk minta tolong dengan dorang. And finally dia berjaya dibawakan ke hospital selepas jiran dia buat panggilan ambulans dengan kadar yang segera. Dan dalam pada masa yang sama juga, jiran dia tu sempat untuk hubungi pihak polis untuk buat aduan mengenai Salvador guys. So sekarang ni Salvador pergi mana guys? Lepas dia dah tembak nenek dia tu, dia pergi terus menuju ke sekolah rendah yang berdekatan, iaitu Rob Elementary School. Kalau korang nak tahu lagi sikit je nak sampai dekat sekolah tu, kereta yang dinaiki oleh Salvador mengalami kemalangan. Dia bukan langgar dengan orang tau, tapi dia accident sebab kereta tu termasuk ke dalam longkang yang besar tau. Tapi tak ada air, tak kira macam tak teruk sangat lah accident tu. So disebabkan accident tersebut adalah dua orang awam ni yang berada berdekatan dengan kawasan accident tu terdengar bunyi accident tu. So diorang pun segeralah datang ke tempat kejadian untuk membantukan. Macam biasa kalau ada accident mesti kita nak tolong punya kan. Tapi bila si Salvador ni keluar je daripada kereta sambil dia pegang 2 biji senapang, yang 2 orang nak tolong tadi tu terus tak jadi nak tolong mat. Diorang terus larikan diri. Dalam pada diorang tengah cuba untuk larikan diri tu, si Salvador ni nampak pula 2 orang tadi tu tengah berlari. Tadi tak nampak, tapi bila dah berlari tu, si Salvador tu ternampak pula. Jadi dia pun pergi lepaskan 2 hingga 3 tembakan ke arah orang yang tengah berlari tu tau. Tapi nasib baiklah tak kena dekat diorang, and diorang pun apa lagi guys, diorang terus melaporkan perkara tersebut kepada pihak polis guys. Dalam pada masa yang
sama ada seorang cikgu daripada Rock Elementary School tu, sekolah yang si Salvador nak pergi tu, cikgu dekat sekolah tu dia nampak and dia dengar bunyi tembakan yang dilepaskan oleh Salvador tadi tu tau. Jadi dengan kadar yang segera dia terus tutup pintu utama sekolah and terus buat panggilan polis. Time ni jam dah menunjukkan pukul 11.30 pagi. So lepas je Salvador lepaskan tembakan dekat dua orang tadi tu yang tak kena tu kan, dia terus pergi panjat pagar sekolah tu tau. Tempat dia accident tu tak jauh pun dengan sekolah yang dia nak pergi tu, longkang. Lepas tu sebelah dia pagar sekolah tu. Bila dia dah panjat, dia terus masuk ke dalam kawasan sekolah tu and then dia cuba untuk buka pintu utama sekolah tu tau, tapi tak berjaya sebab telah dikunci oleh cikgu yang tadi tu lah. Dan pada masa dia tengah pusing-pusing dekat sekolah tu, sambil dia pusing, sambil dia lepaskan tembakan secara rambang dekat beberapa kelas yang ada dekat situ guys. Lebih kurang 5 minit macam tu, Salvador berjaya untuk masuk ke dalam sekolah dengan melalui pintu belakang sekolah tersebut. Lepas dia dah masuk ke dalam sekolah tu, dia terus pergi masuk ke dua buah kelas yang terletak berhampiran dengan pintu belakang yang dimasuki tadi tu guys. Kelas yang dimasuk tu adalah kelas yang bernombor 111 dan 112. Dua-dua buah kelas ni adalah kelas yang berasingan, tapi kelas ni dia ada satu pintu yang boleh menghubungkan dua buah kelas ni guys. Kira macam kelas 11 boleh masuk ke kelas 112, kelas 112 boleh masuk ke dalam kelas 111. So bila je si Salvador ni dah masuk dekat dalam kelas tu, dia terus pergi kunci pintu tu daripada dalam bilik kelas tu guys. So orang yang berada daripada luar kelas memang takkan boleh masuk punya, kecuali orang yang dekat luar tu ada kunci pendua, barulah orang tu boleh masuk ke dalam. Jadi guys, budak-budak yang ada dekat dalam kelas tu adalah budak-budak yang berumur 8 tahun hingga 11 tahun, dan dalam kelas tu juga ada dua orang cikgu yang sedang menjalankan aktiviti menonton movie. Time tu diorang semua ni baru je lepas habis kelas pendidikan jasmani. Lepas je diorang semua nampak yang si Salvador tu masuk dekat dalam kelas diorang, semua dekat dalam tu menjerit ketakutan sebabnya si Salvador tu dah lah orang luar kan, siap bawa senapang pula tu. Tak tunggu lama guys, cikgu diorang tu terus bertindak untuk menutup lampu dekat dalam kelas tu sambil menjerit dekat pelajar-pelajar dia, "Hi children, hi anak-anak, suruh anak-anak." Dia bukan macam gitulah. Diorang memang tak boleh keluar tau. The last option is kena sorokkan diri je lah dekat dalam kelas tu. And then suddenly, pam, Salvador pergi tembak dekat dua orang cikgu tu guys. And lepas dia dah nampak kedua-dua orang cikgu tu dah rebah, dia terus cakap dekat budak-budak semua tu lah, terus jerit lah, "It's time to die." Si Salvador terus melepaskan tembakan bertalu-talu dekat dalam kelas tu guys. Korang ingat tak tadi kira ada cerita yang ada dua orang awam yang ditembak oleh Salvador tu tapi tak kena tu kan, sekali dengan cikgu diorang yang tutup pintu utama sekolah tu kan. Tadi kan diorang ada buat panggilan polis. So masa tembakan bertalu-talu tu dilakukan, actually polis dah pun sampai dekat sekolah tu guys. Tapi bila diorang dah sampai, diorang tak boleh nak buka pintu sebab si Salvador tu pergi kunci daripada dalam. And time tu pun diorang tak ada bawa kelengkapan untuk buka pintu tu guys. So polis yang sampai tadi tu terpaksa untuk menunggu anggota polis yang lain untuk bawa kelengkapan yang diperlukan untuk buka pintu tu guys. Pada pukul 12.03 tengah hari, pihak polis ada terima satu panggilan daripada salah seorang pelajar yang berada dekat dalam kelas 112. Time tu pelajar tu call sambil berbisik tau. Yelah sebab diorang time tu kan tengah sorok daripada si Salvador tu kan, kalau cakap kuat-kuat kan toy lah pula kedudukan diorang nanti kan. And then tak lama lepas tu, pada pukul 12.16 tengah hari, pelajar yang sama call lagi pihak polis untuk bagi tahu yang di mana dalam kelas tu hanya tinggal 8 atau 9 orang je yang masih hidup. And pelajar tu pun minta pihak polis untuk cepat datang hantarkan bantuan kepada diorang. Diorang time tu, budak-budak yang dalam kelas tu, time tu diorang tak tahu sebenarnya polis dah sampai dekat luar, tapi polis tak mampu nak buat apa-apa sebab tak ada kelengkapan yang cukup untuk menghalang si Salvador tu guys. 2 minit kemudian polis dapat panggilan yang lain, kali ni daripada pelajar yang berada dekat kelas 111 pula. And then 12.43 tengah hari, polis dapat call lagi sekali daripada pelajar yang ada dekat dalam kelas tu. Kau nampak lambat gila doh polis ni bertindak. Kesian budak-budak yang ada dekat dalam tu guys. Diorang memang tak mampu untuk buat apa-apa. Diorang tu kecil lagi guys. Dan dengan si Salvador tu pegang dua senapang pula tu kan. Okey, sekarang ni macam mana pula dengan budak-budak yang ada dekat kelas lain selain daripada kelas 111 dan 112? Masa tembakan tu bermula, pengetua sekolah dah buat pengumuman dengan menggunakan speaker sekolah dengan memberi arahan bahawa semua pelajar yang ada dekat dalam sekolah tu dan cikgu yang ada diminta untuk buat lockdown dekat dalam kelas masing-masing. Jangan keluar daripada kelas. Kalau keluar daripada kelas lagi bahaya. And at the same time juga, sekolah tu dah inform dekat mak bapak pelajar-pelajar sekolah tu supaya jangan mendekati kawasan sekolah untuk sementara waktu guys. And finally pada pukul 12.50 tengah hari, pihak polis berjaya untuk membuka pintu yang terkunci daripada dalam tu dengan menggunakan kunci spare daripada pengetua sekolah iaitu Mandy Gutierrez. Dalam pada masa yang sama, dekat side sebelah luar pula ada beberapa orang pihak polis yang bertindak untuk memecahkan tingkap atas tujuan untuk menyelamatkan pelajar-pelajar yang masih terselamat dekat dalam tu guys. Kiranya daripada dua arah lah, satu pintu kelas, satu lagi dekat sebelah tingkap. Bila je polis dah buka pintu tu, diorang terus lepaskan tembakan dekat Salvador yang di mana tembakan tu tepat mengenai bahagian kepala Salvador, and si Salvador tu mati on the spot dekat situ juga guys. Masa kejadian tembakan
sedang berlaku, mak bapak kepada pelajar-pelajar sekolah tu dah dimaklumkan mengenai kejadian tersebut tau. Jadi bila mak bapak dengar yang ada kejadian tembak-menembak dekat sekolah anak diorang tu, mestilah diorang risau kan. So ramai mak bapak yang datang ke sekolah untuk minta pihak polis untuk ceroboh masuk ke dalam kelas tu dengan keadaan yang segera untuk selamatkan budak-budak. Sampaikan ada mak bapak yang marah sebab polis ni lembab sangat buat kerja kau. Cik bercakap macam ni tau, kalau kau dah lambat sangat macam ni, tak apa, bagi aku masuk, bagi aku yang selamatkan budak-budak tu. Ada mak bapak yang cakap macam tu kan. Sebab anak diorang anak diorang. Gila kau. Lepas je Salvador dah kena tembak dan budak-budak yang masih hidup tu dapat diselamatkan, mak bapak pun mula masuk ke dalam kawasan sekolah untuk mencari anak masing-masing guys. Pihak polis ambil masa lebih kurang dalam 2 hingga 3 hari untuk mengesahkan jumlah kematian dan juga identiti mangsa yang tak dapat diselamatkan. Ada juga orang yang survive dan diorang ni tercedera disebabkan tembakan rambai yang dibuat oleh Salvador tu. Dan dalam pada masa yang sama, polis masih melakukan siasatan terperinci terhadap kes ni guys. Kalau korang nak tahu, rupa-rupanya beberapa hari sebelum kejadian tu, neneknya si Salvador ni pergi marah dekat si Salvador tu sebab si Salvador tu pergi beli senjata api tau. Actually dulu atuknya si Salvador ni pernah ada kes dengan polis tau. Jadi kalau polis tu tahu yang dekat dalam rumah diorang tu ada senjata api, habislah atuk dia kena nanti kan. Tapi bila dah dinasihatkan macam gitu, si Salvador ni macam memberontak tau. Dia pergi keluar rumah and dia tak balik berhari-hari. Tapi tak lama lepas tu dia balik semula ke rumah tu and bergaduh pasal bil telefon pula. And then time tu juga dia pergi tembak muka nenek dia. Kalau korang nak tahu juga, neneknya si Salvador ni memang teruk habis mat lepas dah kena tembak dengan cucu dia tu. Dah banyak kali kena operation untuk merawat kesan tembakan tu. And neneknya si Salvador tu juga berisiko tinggi untuk takkan dapat bercakap lagi tau. Keterangan yang dibuat pun dengan melalui cara bertulis. Tulis dekat kertas tau. Macam tu. Tak boleh nak bercakap. Maknya si Salvador pula, dia ada bagi kenyataan yang dia sangat terkejut bila dia dapat tahu yang anak dia boleh buat perkara sampai macam tu sekali tau. And then dia pun bagi tahu dekat pihak media yang di mana dia yakin anak dia mesti ada sebab dia yang tersendiri kenapa dia boleh bertindak sekejam macam gitu. Macam apa sal bagi statement macam gini? Macam menyokong tindakan anak dia tu guys. Mak dia ni, bagi Carol rasa statement mak dia ni memang tak boleh diterima langsung tau. Tak kira lah apa sebab sekalipun kan, apa reason sekalipun, asal nak bunuh budak yang tak bersalah, asal nak bunuh orang yang tak bersalah, tak masuk akal lah mak dia ni. Orang yang tak bersalah jadi mangsa mat. And ada sampai beberapa budak yang survive tu, diorang terpaksa sapukan darah kawan-kawan dia tu dekat dalam badan diorang tau, untuk macam pura-pura dah kena tembak lah. Sampai macam tu sekali tau. So tadi dekat awal video Kero ada mention pasal kontroversi kan. So apa yang kontroversi sangat pasal kes ni? Selain daripada mak bapak mangsa yang terkorban, orang awam, masyarakat US semua, orang mempersoalkan tindakan polis yang lambat untuk buat tindakan masa tembakan tu tengah berlaku dalam kelas tu guys. Padahal polis dah sampai, kenapa lama sangat kan? Almost 1 jam babe polis dekat situ. Kalau diorang masuk awal, rasanya ramai lagi yang boleh diselamatkan. Itu antara big issue yang diketengahkan oleh rakyat US lah. Daripada kes ni juga, banyak rakyat Amerika menyuarakan pendapat supaya kerajaan dekat sana untuk gubal balik undang-undang berkenaan dengan senjata api tau. Lebih memperketatkan lagi undang-undang pemilikan senjata api daripada segi umur, latar belakang keluarga and macam-macam lagi lah. Sebab apa? Sebelum kes ni pun ada banyak kes tembakan yang berlaku dekat sana yang melibatkan banyak nyawa orang yang tak berdosa guys. Antaranya tembakan yang baru je berlaku pada 14 Mei yang lepas, beberapa minggu sebelum kejadian ni, tembakan dekat Buffalo Grocery Store yang mengakibatkan 10 orang mati dan pelakunya juga baru berusia 18 tahun. Itu dekat tempat public tau. Kes kali ni melibatkan sekolah guys, tempat yang ibu bapa rasa selamat untuk hantar anak-anak mereka belajar, mendapatkan ilmu, and then kalau sekolah pun dah tak dapat terjamin keselamatan dia, apatah lagi dekat tempat public and tempat yang open dekat luar sana tu kan. Puncanya apa? Sebab senjata api lah. Bila senang sangat nak dapatkan senjata api tu, jadi macam ni lah. Dan tak mustahil juga benda yang lebih teruk boleh berlaku pada masa akan datang guys. Sekian from Carol Series. Any recommendation boleh komen dekat bawah. Until next time, Assalamualaikum.